Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dr. Engku Husna Engku Ismail, pakar obstetrik dan gynecology dari Hospital Universiti Sains Malaysia, Kubang Keren, Kelantan. Penyakit-penyakit yang perlu wanita tahu dan perlu cegah semasa kehamilan adalah seperti kencing manis ketika kandungan atau gestational diabetes mellitus, darah tinggi kandungan ataupun gestational hypertension. Ia juga boleh menjadi serius hingga membahayakan nyawa ibu seperti sawan semasa mengandung atau kita panggil sebagai eklamsia. Penyakit-penyakit lain adalah seperti darah beku ataupun kurang darah atau kita panggil sebagai anemia. Pelbagai faktor yang meningkatkan risiko thromboembolism vena semasa mengandung dan postnatal termasuklah wanita itu pernah mengalami episod thromboembolism vena, sejarah thromboembolism dalam keluarga, masalah pembekuan darah yang diwarisi, obesiti, limitasi dalam pergerakan contohnya lumpuh, kemalangan atau perjalanan jauh dan lama dalam kenderaan melebihi 2 jam, kelahiran secara pembedahan iaitu caesarean section, pendahan berlebihan semasa bersalin dan juga dehidrasi. Faktor untuk wanita itu mendapat anemia di dalam kehamilan adalah seperti itu mengandung kembar iaitu melebihi daripada 1 sama ada 2, 3 dan seterusnya, jarak kelahiran yang rapat kurang daripada 2 tahun, kurang makan makanan yang kaya dengan zat besi, dan juga jika wanita itu mempunyai masalah kurang darah sebelum bermulanya kehamilan, dan juga jika wanita itu adalah menghidapi thalassemia. Komplikasi yang paling biasa berlaku pada ibu yang mengidap kencing manis masa mengandung adalah seperti preeklamsia, iaitu kondisi di mana darah tinggi mengandung yang menjadi lebih teruk, kelahiran pramatang, polyhydramnios iaitu kondisi di mana air ketuban kandungan berlebihan, risiko untuk bersalin secara pembedahan dan juga risiko jangkitan. Risiko kepada kandungan termasuklah mengandung bayi yang tidak normal, kelahiran bayi pramatang, bayi meninggal di dalam kandungan, dan semasa kelahiran melahirkan bayi yang melebihi 4 kilo ataupun makrosomia. Risiko kelahiran bayi yang melebihi 4 kilo boleh menyebabkan risiko untuk bahu bayi tersebut terlekat atau kita panggil sebagai shoulder dystocia, dan juga bayi lemas semasa kelahiran. Risiko-risiko kepada para ibu dan kandungan ini boleh diminimumkan dengan memastikan kadar gula yang normal sebelum mengandung dan juga memastikan paras gula yang sentiasa normal semasa kandungan sehingga kelahiran. Komplikasi darah tinggi kepada ibu termasuklah risiko untuk ibu itu mendapat darah tinggi yang semakin teruk iaitu preeklamsia ataupun sehingga sawan atau kita panggil sebagai eklamsia yang boleh membahayakan nyawa ibu dan kandungan, dan juga risiko untuk mendapat stroke, paru-paru dimasuki air dan juga jantung gagal. Risiko untuk bayi pula adalah boleh kematian di dalam rahim disebabkan uri lekang atau kita panggil sebagai placental abruption. Untuk risiko thromboembolism vena, ini adalah komplikasi yang sangat ditakuti kerana ia boleh menyebabkan kematian ibu, dan berdasarkan rekod kematian ibu di Malaysia, kematian ibu berpunca daripada vena thromboembolism adalah antara penyebab utama di samping pendarahan berlebihan dan juga masalah kesihatan. Untuk risiko kurang darah semasa mengandung atau anemia kepada ibu boleh menyebabkan ibu berasa letih, pucat, lemah, sesak nafas, berdebar-debar dan juga mungkin memerlukan penambahan darah. Kekurangan darah boleh menyebabkan bayi yang dikandung terbantuk pertumbuhan, kelahiran pramatang dan juga berat kelahiran yang rendah. Selain itu, bayi juga boleh dilahirkan dengan kecacatan yang serius pada tulang belakang ataupun otak yang kita panggil sebagai neurotrophic defect. Bagi wanita yang sudah berkahwin dan merancang untuk hamil, pastikan kandungan itu adalah dirancang. Saya nasihatkan juga agar semua wanita mengamalkan gaya hidup sihat seperti kerap bersenam, pemakanan yang kurang karbohidrat dan lemak, dan juga elakkan makanan dan minuman manis. Untuk mengurangkan risiko mendapat kencing manis, pastikan kadar gula sebelum mengandung adalah sentiasa di paras normal, dan juga mengurangkan berat badan dan elakkan di obes
sebelum mengandung. Untuk wanita yang berisiko mendapat darah tinggi, mereka perlulah diberi ubat aspirin pada dos rendah bermula daripada 12 minggu kandungan sehingga bersalin. Selain itu juga, suplemen kalsium dan vitamin D juga boleh juga diberikan bermula daripada 20 minggu dan seterusnya sehingga kelahiran. Ini adalah untuk memberikan manfaat maksimal kepada ibu dan juga kehamilan. Untuk mengurangkan risiko tromboembolism vena, semasa mengandung dinasihatkan agar banyakkan bergerak dan berjalan, mengambil air yang secukupnya untuk mengelakkan dehidrasi di dalam badan, dan juga mengikut nasihat yang disarankan oleh doktor terlatih jika rawatan dengan suntikan heparin diperlukan oleh ibu. Penyakit-penyakit yang telah saya beritahu tadi sebenarnya boleh berlaku pada setiap kandungan dan juga semasa kehamilan, dan kebanyakannya adalah bersifat sementara, iaitu ia akan hilang selepas bersalin. Namun risiko untuk para ibu untuk mendapat kembali penyakit tersebut adalah tinggi, dan jika ia berulang, risiko untuk mendapat penyakit itu sebagai kekal seumur hidup adalah lebih tinggi. Jadi adalah penting untuk para wanita untuk mengetahui mengenai penyakit-penyakit yang boleh dicegah semasa mengandung. Ini adalah untuk memastikan kandungan anda sentiasa selamat dan juga memastikan kelahiran bayi yang sihat.